Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah, edisi Selasa 1 Oktober 2024. Pembinaan projek Rumah Warga Tua Kendiri Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA giat dilaksana dan dijangka siap Disember tahun depan. Projek bernilai 2.4 juta ringgit itu merupakan yang pertama dibina di Sabah. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, apabila siap kelak, Rumah Warga Tua Kendiri ini akan dilengkapi beberapa kemudahan, antaranya blok pentadbiran, asrama dan kantin. Pelaksanaan projek ini adalah bukti komitmen kerajaan menyediakan prasarana kondusif kepada rakyat terutama warga emas. Ini merupakan salah satu kejayaan Jabatan Kebajikan Negeri Sabah lah setakat ini, dan saya rasa banyak lagi bangunan-bangunan yang kita akan bina, terutama sekali berkaitan dengan warga tua di Sabah. Kita akan tengok sekiranya kawasan di Telupi ini berjaya, maka kita akan perluaskan, perkembangkan di tempat-tempat lain seperti di Senakan, di Tawau dan juga di Kota Kinabalu. Datuk James ditemui RTM selepas melawat projek berkenaan di Telupit. Beliau mahu kontraktor menyiapkan projek berkenaan mengikut tempoh masa ditetapkan bagi mengelak peningkatan isu kelewatan selain peningkatan kos pembinaan. Ahli komuniti madani wajar menggunakan pendekatan baharu dalam menyampaikan maklumat yang sahih ke peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui berkata, tumpuan wajar diberikan kepada isu dekat dengan rakyat seperti bekalan elektrik, air, lampu jalan, sekolah serta kawasan kampung yang sering terdedah kepada bencana banjir. Masyarakat memerlukan penjelasan daripada pemimpin tempatan dan agensi berkaitan mengenai isu yang kerap dihadapi khususnya dari segi tindakan dan jalan penyelesaian. Bagi saya, penerangan ini diamat penting untuk sentiasa menurunkan atau menyebarkan ini maklumat yang benar, dan bagi pemimpin-pemimpin yang dilantik sebagai perubahan di kawasan masing-masing daripada Jabatan Penerangan Tawau, saya harap mereka boleh menjalankan tugas dengan baik. Datuk Loh menyatakan demikian selepas merasmikan program komuniti jiwa madani Dun Apas dan Balung di Tawau. Maklumat tidak tepat mudah tersebar menerusi media sosial, termasuk menyalahkan pemimpin yang dikatakan tidak mengambil tindakan sewajarnya terhadap sesuatu isu yang dihadapi rakyat. Kami sebagai komuniti ini harus tahu segala apa isu yang telah diutarakan oleh yang berhormat tadi itu berkenaan dengan kami selaku pengarusi komuniti itu tadi, boleh kami sampaikan kepada di peringkat masyarakat kampung. Setakat ini, seramai 450 ahli komuniti madani telah dilantik bagi kawasan Parlimen Tawau. Kerjasama dan hubungan baik antara kerajaan negeri dan syarikat Shell Malaysia terus diperkukuh. Pengerusi Shell Malaysia Siti Hurairah Sulaiman berkata Shell berada di Sabah lebih 40 tahun dan berharap kerjasama itu dapat diteruskan dalam jangka masa yang lama. Siti Hurairah menyatakan demikian selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan ini bertujuan memaklumkan mengenai perkembangan operasi di peringkat huluan dan hiliran syarikat berkenaan di Sabah. Sementara itu, Tun Dr. Johar turut menerima kunjungan hormat Panglima Divisyen Kelima Infanteri Major Jeneral Dato' Norul Azril Arifin. Dato' Norul dilantik sebagai Panglima 5 Divisyen ke-6 berkuat kuasa 11 September lalu bagi menggantikan Major Jeneral Malek Razak Sulaiman yang bertukar bahagian ke Ibu Negara. Ahli Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat Bahagian Sempurna diingatkan supaya bekerjasama dengan pemimpin akar umbi bagi memperkemas jentera parti bagi menghadapi pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri DUN akan datang. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata kerjasama itu menunjukkan kekuatan dalam perjuangan untuk rakyat dan negeri ini.
Agar mempertingkatkan gerak kerja mereka, kesepahaman, melatih anggota-anggota kajentera kita untuk menangkis segala fitnah dan daya di media sosial dan juga menyebarkan banyak kebaikan yang sebenarnya patut kita sebarkan kepada rakyat yang mereka sekali tidak dapat maklumat ini. Datuk Nizam yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menyatakan demikian selepas merasmikan mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Dun Sulabayan di Sempurna. Sementara itu, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Bahagian Petagas Muhammad Iskuzawan Israk Arsid memberitahu pelbagai inisiatif berjaya disampaikan kerajaan negeri kepada golongan belia sepanjang 4 tahun ini. Telah disalurkan daripada kita punya Yang Berhormat Ketua Menteri, antaranya beliau memfokuskan ke arah pendidikan, khususnya orang muda ni seperti bantuan-bantuan budi, bakti dan sebagainya. Muhammad Iskuzawan ditemui media selepas mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Bahagian Petagas. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat Datuk Isnin Ali Yasni yakin rakyat Sabah mendukung slogan Rumah Kita, Kita Jaga dalam usaha membangunkan negeri ini. Jelas beliau sudah tiba masanya bagi Sabah mempunyai kuasa sendiri dalam menerajui kepimpinan negeri dalam usaha merealisasikan Matlamat Sabah Maju Jaya SMJ. Datuk Isnin menegaskan demikian selepas merasmikan mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Bahagian Labuk Beluran. Sudah sampai masanya untuk kita jaga negeri kita ini. Kita menganggap bahawa rumah itu adalah negeri ini. Kita mau kita jaga. Kita mau supaya kita olah sendiri. Kita tidak lagi tergolong dalam miskin tegar. Supaya negeri kita hilang sudah daripada 8 daerah yang termiskin di Malaysia. Sementara itu, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sungai Manila, Hazim Mubarak Musa mengingatkan ahli gagasan rakyat agar bersangka baik sesama sendiri. Kita harus bersatu di dalam bahagian. Yang bermulanya haruslah di dalam parti itu sendiri. Barulah kita dapat mencerminkan untuk rakyat melihat kita. Ya, kalau kita kelihatan kuat di dalam parti, rakyat juga akan yakin. Hazim ditemui pemberita selepas perasmian mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Bahagian Sungai Manila di Sandakan. Tumpuan juga wajar diberikan kepada usaha meningkatkan kerjasama dalam parti dan meneruskan perjuangan menyantuni rakyat. Menyantuni masyarakat di luar sana untuk lebih didekati. Dalam masa yang sama, sudah tentu kita menjadi medium untuk menyampaikan informasi-informasi dasar-dasar kerajaan. Pembudayaan kajian tindakan dan inovasi dalam kalangan warga pendidik penting bagi meningkatkan profesionalisme dalam kalangan pentadbir dan guru di sekolah. Kajian ini bukan sahaja dilaksana dalam konteks pengajaran dan pembelajaran, malah turut digunakan untuk memperkukuh pengurusan sekolah. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia KPM Omar Saleh berkata, kajian ini telah dapat dilaksana secara meluas berdasarkan minat dan peningkatan berterusan bilangan guru yang menjalankan kajian tindakan berkenaan setiap tahun. Beliau menyatakan demikian dalam program Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Pendidikan Islam dan Bahasa Arab KOPIBA di Sandakan. Sementara itu, Pengarah Pendidikan Negeri Datuk Raisin Saidin berharap kolokium ini dapat mencungkil idealisme dan kreativiti guru. 284 peserta menyertai kolokium bertemakan kelestarian pengurusan dalam pengajaran dan pembelajaran, bidang pendidikan Islam dan bahasa Arab ke arah transformasi pembudayaan digital. Program berkonsepkan seni kreatif mampu menarik minat pelancong untuk berkunjung ke negeri ini termasuk ke Sandakan. Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Wilson Elias Terence Thomas berkata, program yang diisi dengan pelbagai pengisian menarik akan meningkatkan lagi nilai sesuatu tempat di mata dunia. Wilson menyatakan demikian dalam perasmian eksplorasi seni 2.0 di Sandakan yang berlangsung di dataran Piazza Harbour Mall. Beliau berkata MPS sentiasa menyokong aktiviti ini khususnya di pusat Bandar Sandakan. Sementara itu, Dekan Fakulti Seni Halus Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, Suzli Ibrahim berkata, eksplorasi ini bagi memperkenal serta mengangkat seni budaya dan tradisi rakyat.
Untuk kita menggerakkan atau menghasilkan apa saja karya seni, sama ada kategori kontemporari ataupun budaya sendiri, kita mesti menyelami, memahami budaya kita sendiri. Jadi kita macam di Aswaram untuk melangkah ke hadapan bersama tradisi. Program Eksplorasi 2.0 ini berlangsung selama 3 hari. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.